بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم ألهمنا وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرنا بالتقوى وجمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Allah, kita sambung. Qala muallif rahimahullah, maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat. Musannif nak bagi tahu, nak bagi contoh perkataan yang tidak memberi manfaat. Di mana sebelum ni kita dah bincangkan bahawa pengarang membuat perumpamaan, analogi, perkataan yang tidak berfaedah dengan kiranya masa tu kita gunakan, kita replace tepat perkataan yang tidak berfaedah tu dengan perkataan ataupun zikir. Adalah umpama zikir itu sepotong emas, manakala perkataan yang tidak bagi faedah dunia ataupun akhirat. Muka surat 28, Ustaz Bakrul Rizal, muka surat 28. Las faham bola. Umpama perkataan yang tidak beri faedah itu dengan emas, perbuatan yang tidak beri faedah dengan zikir, ibarat zikir itu pemah, sepotong mah, manakala perkataan tidak beri faedah itu sepotong tanah kerah, tak ada faedah. Jadi kiranya bagi orang berakal, kiranya diberi pilihan nak sepotong mah ataupun tanah kerah, sudah tentulah bagi orang berakal akan memilih sepotong emas. Jadi benda tu tak nampak dari zahir, cara hissi. Perkataan yang tidak beri faedah tu nampak sepotong tanah yang kerah, ataupun zikir nampak umpama sepotong mah. Jadi sepotong mah ni makna bernilai lah, nak bandingkan. Tapi yang nampak tak, bila kita nampak dengan mata hati, nampak dengan melalui ilmu yang kita tahu dan kita amalkan, nampak. Apalagi kalau perkataannya perkataan yang maksiat, umpama api nak dibandingkan dengan emas, sudah tentulah kita akan menjauhi ala api ni. Tu kalau perkataan tidak beri manfaat tu umpama tanah kerah dah. Kalau perkataan yang beri dosa, umpama mengupak, menipu, namimah dan sebagainya, diumpamakan umpama sepotong api. Jadi musannif pula menerangkan contoh apa dia perkataan takut kita blur, apa dia perkataan tak beri manfaat. Maka setengah maka setengah daripada segala perkataan yang tidak beri manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia. Duk bagi kata-kata cerita tentang perjalanan ataupun kelakuan makanan, makna keadaan makanan, go tu makan go ni, negeri tu gini, negeri tu gini, dan segala adat manusia, kebiasaan manusia. Sekiranya benda tu tidak ada faedah lah. Jadi itu termasuk pada perkataan tidak beri manfaat. Kalau kita tidak
ayat benda tu, adakah benda tu dosa tidak? Adakah menyebabkan kita boleh pahala tidak? Jadi itu perkataan yang tidak beri manfaat baik dunia ataupun akhirat. Adakah kita terlepas daripada mudarat dunia? Tidak. Jadi termasuk dan segala kelakuan manusia, perangai PN manusia, dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Begitu juga tentang perniagaan, perusahaan, yang kita bercakap yang tidak berfaedah lah. Lainlah kalau kita ni cakap tu ada faedah, memang kerja kita, bisnes, ada kita businessman, kita bercakap mengenai perniagaan, ada kaitan, ada kepentingan kita dari sudut dunia, adapun ada kepentingan untuk kita menolak mudarat yang berlaku, tu tidak termasuklah perkataan tidak beri manfaat. Adapun kita ni tak ada kaitan dengan kita, tak ada kaitan dengan kita. Kebanyakan hak tak ada urusan dengan kita pun. Kita komen, kita nak bercakap, kita nak masuk capu. Ini termasuk pada perkataan yang tidak memberi manfaat. Inilah kata musannif, inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Inilah setengah. Ini antara pada barang yang mana perkataan-perkataan yang banyak manusia berkata-kata padanya. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu, mari pula musannif mari pula perkataan yang dosa lah ni, kebinasaan perkataan yang dosa. Setengah daripada kebinasaan lidah yang mana binasaan lidah maknanya kebinasaan yang berpunca pada lidah. Kebinasaan tu sama ada dapat kebinasaan itu di dunia lagi ataupun di akhirat. Bahasa kita pun banyak, peribahasa kita orang tua kita banyak ajar. Ada kerana lidah, kerana badan binasa dah. Banyak lidah lebih tajam daripada mata pedang dunia. Kerana lidah orang boleh balah, boleh pecah silaturahim, boleh pecah, boleh balah anak beranak, kerana lidah. Kalau luka disebabkan orang pedang, mungkin boleh siar, boleh sembuh. Tapi lidah tak tentu sembuh lagi. Tu hak lala ni. Ada pun akhirat. Ada akhirat juga boleh tidak adalah perkara yang paling menjerumuskan, mentersungkurkan seorang itu dalam api neraka, yang banyaknya adalah disebabkan oleh lidah. Jadi apakah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang disebabkan lidah yang menyebabkan manusia binasa dunia, apalagi di akhirat, khususnya akhirat ni. Jadi musannif kata, maka setengah daripada kebinasaan lidah, mana kebinasaan disebabkan lidah yang banyak itu, yang mari dulu, berdusta. Pertamanya berdusta, menipu, berbohong, berbohong. Orang Kelantan kata belawuk, belawuk. Dan mengupak. Jadi belawuk ni, menipu ni maknanya apa dia? Kita bagi definition dia. Maksud dia ialah wal ikhbaru bi mukhalafatil waqi'. Kita bagi tahu, pemberitahuan suatu perkara yang bercanggah, yang tak serupa dengan hak sebenar. Hak sebenar lain, ayat benda lain. Hak sebenar B, ayat A. Jadi bohong, jadi dusta. Maksud dia. Dan mengupak, dan mengupak. Bukan kata musannif tak reti tu, tak ada huruf mim tu. Anda biasa jawi masa zaman gitu. Ada mengupak, mana mengumpak lah. Mengumpak. Dan mengumpak maknanya zikruka akhaka bima yakrah. Sebut tentang sebut atas saudara kamu dengan apa yang kalian dengar dia tak suka, dia benci, dia marah. Dan berbantah-bantah, berdebat, berbantah-bantah. Berbantah-bantah perkataan dia. Dan memuji, memuji yang tercela. Ada enggak muji yang terpuji, memuji yang tidak tercela. Memuji sini memuji yang tercela. Cara umumnya
memuji, perbuatan muji ni masuk dalam sifat-sifat mazmumah. Cara umumnya dari sudut perkataan tu, memuji ni masuk daripada kategori yang mazmumah, kerana payah untuk elok, untuk betul tu. Tapi tidak kata memuji saudara kita semua tercela, tidak. Nanti maksudnya akan terangkan cara terperinci. Dan melawak, ni melawak ni bukan melawak dalam bahasa Kelantan tidak ni. Melawak maknanya raja lawak tu lah. Orang nakal. Kelantan kata orang nakal. Ataupun bergurau, banyak bermain-main, bersenda-senda, bergurau-gurau. Ni semua masuk daripada perbuatan-perbuatan yang menggunakan lidah yang boleh menjerumuskan seorang itu dalam kebinasaan. Dan melawak dan selera. Selera Kelantan selera. Pas salah ke selera? Ia jadi tabiat tu jadi salah. Jadi tabiat. Jadi tabiat dah. Adapun berdusta. Okey. Apa nama? Musannif menerangkan satu persatu pula. Adapun berdusta yang mana antara yang menyebabkan kebinasaan akhirat disebabkan oleh lidah berdusta. Apa dia? Maka iaitu berdusta ni mengkhabarkan akan suatu atas menyalahi bagian yang atasnya. Mengkhabarkan, mencerita, bagi tahu akan suatu perkara, akan satu keadaan, tak kira lah, akan satu benda atas menyalahi barang yang atasnya. Maknanya apa yang diberitahu itu tak serupa dengan hak sebenarnya, hakikat hak sebenarnya, keadaannya sebenarnya, benda hak sebenar, dia tak serupa. Sama ada ayat takmim pula panggil, sama ada mengetahui ia yang berkata tadi, hak ayat, hak khabar, akan yang demikian dan mengajarkan ia, sama ada mengetahui ia yang berkata akan yang demikian yang menyalahi. Sama dia tahu apa yang dia ayat tu menyalahi, tak serupa dengan hak sebenar, dan menyahaja ia dan sengaja dia mana pada perkhabarkan, pada bagi tahu menyalahi hak sebenar tu, tak serupa sebenar tu, atau ia tiada, ataupun dia tak tahu, dan mengetahui dan menyahaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Adakah kalau tak tahu atau tak sengaja, orang tak panggil dusta, tak panggil melawak, tak panggil tipu? Tidak. Asal menyalahi orang sebenar tu panggil dusta juga. Jadi tahu tak tahu, sengaja tak sengaja tu adalah syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Dusta tetap dusta. Tapi dosa tu jadi kena hisap lah. Ada sengaja ataupun yang mudah sangat ke. Royak setiap apa dengar, tak pasti lagi dia royak, dia bagi tahu. Ataupun memang dia khabarkan benda hak tak sebenar, dia tak niat nak menipu. Tapi royaklah hak orang dia tu. Tapi tak kena hak sebenar. Nipu juga orang panggil, tapi boleh jadi tak berdosa. Itu. Bam tah. Cepat kan ni masa Isa ni. Mungkin kita boleh awalkan sikit lah. Semula pukul 7.50 kok. Maghrib pun awal kok.
Qala mu'allif rahimahullah. Telah berfirman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Surah Al-Imran ayat 61. Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan laknat atas sekalian yang berdusta. Atas segala yang orang yang berdusta. Ini ancaman bagi berdusta. Allah Ta'ala menjadikan laknat. Fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin. Serta kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri. Wal birru yahdi ila al-jannah. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri. Wal fujuru yahdi ila an-nar. Wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Artinya lazimkan oleh kamu akan benar. Lazimkan oleh kamu, yakni wajib atas kamu akan benar, akan bercakap benar. Kenapa ilah ya? Kenapa wajib bercakap benar? Kerana benar itu, mana sifat benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan, mana membawa kepada kebajikan, kepada birri, kepada kebajikan, atau kebajikan ataupun diterjemah pahala. Dan kebajikan atau pahala itu menyampaikan, mana membawa ia kepada syurga. Itu jalan dia, itu flow dia. Benar akan bawa kepada kebajikan, kebajikan akan bawa kepada syurga. Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar. Bapa sebut laki-laki sini. Bah kalau perempuan agama tak masuk akhirnya masuk sekali lah. Wa ma zala ar-rajulu, sebab ar-rajulu sini mana masuk sekali perempuan. Jadi seorang laki-laki, mana sama ada laki-laki ataupun perempuan itu. Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar dan bersungguh-sungguh ia akan benar hingga ditulis akan dia pada di sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Apabila seorang manusia itu melazimi sifat benar, mana manusia mukmin itu melazimi sifat benar, bersungguh-sungguh mujahadah untuk bercakap benar walaupun pahit, cetak bercakap benar, akan hingga ditulis, akan Allah Ta'ala akan tulis pada dia, akan dicap pada dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Apa maksud ditulis? Itu maksudnya akan beritahu ni. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan berdusta. Jauhkan, Nabi kata jauhkan oleh kamu akan berdusta. Berdusta ni lawan bagi benar. Lawan bagi benar tadi. Maknanya bagi tahu ikhbar perkataan yang tidak hak sebenar. Yang menyalahi hak sebenar. Kenapa? Kenapa jauh? Kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat, kepada jahat, seperti keluar daripada taat. Siapa masa kalau cakap bohong walaupun sikit, ia akan jadi pada akan keluar, akan buat perkara-perkara maksiat. Orang Melayu kita bersebut siakak senehun, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Nah. Dan jahat itu pula menyampaikan ia kepada api neraka. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta. Apabila seorang hamba itu bersungguh-sungguh berdusta, mana dusta kamu?
Agak berkacau juga. Hak yang ayat sebenar pun hak boleh ayat sebenar pun tak ayat sebenar. Nak kacau dusta juga. Dak ajar lidah. Berdusta akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke orang yang banyak berdusta. Apa maksud tulis sini? Dikehendaki dengan ditulis di sini dihukumkan bagi yang pertama. Yang pertama mana? Ditulis orang benar tadi. Orang bersungguh-sungguh mujahadah nak bercakap benar. Kalau ada keadaan sekalipun bercakap benar, tak saya belawak, tak saya menipu, akan ditulis padanya sisi Allah Taala yang banyak benar. Apa maksud ditulis di sini? Dikehendaki dengan ditulis di sini. Pada di sini mana pada hadis ni dihukumkan bagi yang pertama yang banyak benar tadi dengan banyak benar dan mendapat ia akan sifat pahala yang banyak benar. Ada as-siddiq. Dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta, bersungguh-sungguh berdusta, sentiasa melazimi berdusta, akan ditulis di sisi Allah Taala pendusta. Apa maksud ditulis sini? Mana mendapat ia akan sifat atau martabat kedudukan dan dosa yang banyak berdosa. Kalau tadi hak benar, benar. Martabat tingkali as-siddiq sepengah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak berdusta sepengah martabat Musailamah al-Kadzdzab, mengaku nabi itu. Dan na'udzubillah min zalik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujadimun lil iman." Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu, jauhkan diri kamu yakni daripada dusta, dan takut oleh kamu akan berdusta berbohong, kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kazaba al-'abdu kizbatan taba'adal malaku milan min natni ma ja'a bih." Artinya, apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta, sekali saja ia berdusta, nescaya, jawab apabila, nescaya jauh. Jauh, makna dengan makna undur, lari, berjauh-jauh daripada orang berdusta itu oleh malaikat. Malaikat hafazah. Malaikat jauh ni, malaikat hafazah. Malaikat jaga, bagi rahmat. Ia jauh. Ia jauh. Apabila kali kita berdusta, jauh. Apa jauh? Jauh 1 mil. 1 mil berapa satu batu lah. Lebih daripada 1 kilometer ni. Apa? Kerana busung dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Kita tak bau busung. Kita berlawak. Orang nak berlawak tak bau busung. Tapi orang sebut juga. Orang menipu, orang panggil apa? Oh, kecing ni. Nak kecing ni. Kecing. Orang kata kecing ya. Kena kecing. Kena kecing. Kena belawak. Perkataan tubit lah ni. Walaupun tak bang busung, tapi kat nampak sudut mata hati nampak macam busung. Dengan deria. Walaupun deria hidung kita tak bau. Tapi apa ngah kecing kata. Bahasa kita bahasa kita ada kecing, busung. Hacing, ada hacing. Banyak pelawak hacing yang bang jadi orang pun lagi. So ke malaikat, orang lagi apa ni banyak kecing hacing ni. Qala muallif rahimallah, ketahui olehmu bahawanya berdusta itu. Kita buat 5 minit lagi. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Asalnya berdusta semua haram. Belawak, menipu itu semuanya haram. Asal menyalahi hak sebenar, mukhalafah bil waqi', haram hukum dia. Haram. Haram ni maknanya satu tegahan daripada Tuhan dengan tegas. Supaya tinggal. Tuhan suruh tinggal dengan cara tegah. Kalau buat dosa, tinggal ingat dengan niat untuk tak saya buat perkara haram ni boleh pahala. Yang asalnya berdusta itu haram hukum dia. Haram hukumnya. Melainkan ada istisna'iyah. Ada hak melainkan. Ada juga tidak haram. Ada juga tidak haram. Asalnya haram. Ada. Asal dengan mana kebanyakannya tak ada haram lah. Tetapi ada juga. Ada juga tidak haram. Bagaimana? Kerana sangat berhajat kepadanya. Sangat berhajat. Bukan berhajat. Hak diintibar oleh syarak lah. Oleh agama. Bagi hajat kita. Kalau kita hajat sama nak menipunya. Suka nak tipu orang boleh biti ke apa ke. Hajat sama bukan hajat begitu.
berhajat dengan makna darurat lah. Darurat. Sangat berhajat dengan makna darurat. Kerana kaedahnya darurat itu tubihul mahzurat. Darurat itu mengharuskan kalau yang asalnya haram. Lagu mana? Seperti berdusta pada peperangan, khidak pada peperangan, lawan orang kafir dah peperangan. Jadi adalah penipuan peperangan tu, mesti ada penipuan. Kalau zaman itu juga zaman Nabi sekalipun ada gali lubang, gali lubang batu tutup ada supaya tipu, ingat ke supaya orang kafir terung dalam tu. Jadi khidak. Bahkan diharuskan bagi asalnya hukum hak tak boleh seorang Islam itu kalau berubah tu mendaikan, menginaikan rambut berubah tu dengan inai yang hitam. Kalau inai lain tak apa, inai hitam tak boleh kerana menipu. Bahagia tua nak muda nak tipu, dia inaikan dengan warna hitam. Haram. Tetapi harus boleh dalam peperangan supaya tipu orang kafir. Orang kafir ingat kau air muda belaka orang Islam ni. Takutlah nampak kalau pakak berubah belaka jadi tak ada hebah, tak gerung. Jadi nak tipu yang nampak muda, pakai inang wanita dalam peperangan. Adapun dari nak jangok ke apa tak boleh. Inang wanita. Inang warna merah tak apa. Seperti berdusta pada peperangan dan berdusta kerana mendamaikan orang berkelahi, ataupun ia berdusta, ia berlawa ayat hak tidak sebenar kerana nak mendamaikan orang hak berbalah. Orang berbalah. Ni tidak. Berdusta kerana supaya orang berkelahi. Itu beratlah. Itu dosa besar tu. Ataupun ayat hak sebenar sekalipun supaya orang berkelahi. Walaupun sebenar sekalipun, ia mengacung. Ya tahu dah dengan B ni balah dia pergi panah pula, panah lain. Walaupun ya hak sebenar atau namimah atau berdosa. Apa lagi ya hak sebenar. Tapi kalau dua orang balah, dia pergi ayat ke A dengan B tu, satu perkara tidak benar supaya dengan tujuan untuk mendamaikan, itu harus. Contoh A dengan B balah. Lepas dia pergi ke A, dia kata B atau nak baik dengan mu tu. Dia kata nak minta maaf dengan mu. Dia kata tak sebalah dah. Dia pergi kat B pula, dia kata gitu pula. Kata A nak baik dah. Jadi apabila jumpa dua orang tu, baik dah. Padahal orang ketiga tu lalak lah. Kenapa lalak? Kerana untuk mendamaikan. Islah. Nah hadis. Mana dalil yang kata boleh ni? Ada dalam, walaupun tak sebut sini, masa ni ambil daripada hadis. Ada berapa hadis, antaranya hadis riwayat Muslim. Walam asma'ahu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu minal kaziba illa fi salas. Dan aku, sini Ummu Kalsum, tidak mendengar yang baginda sallallahu alaihi wasallam bagi rukhsah, bagi keringanan untuk berdusta, untuk berbohong yang dikatakan oleh manusia kecuali pada 3 perkara. Pertama, al-islahi bainan nas, mendamaikan antara manusia. Wa hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ah zaujaha. Seorang suami bercakap dengan isterinya dan seorang isteri bercakap dengan suaminya. Lagu mana tu? Ada musannif ayat sini ni. Dan berdusta suami tak kala ingkar ia di hadapan isterinya. Berdusta tak laki ayat hak tak sebenar. Bila tak kala engkar mana tak mengakulah di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Bini dua. Bini dua. Ada bini pertama tu tanyalah contohnya. Abang saya hak mana? Saya ke saya ke? Saya hak muda. Padahal saya hak muda. Dia saya orang muda. Tapi tak mengaku lah kata, mestilah saya awak. Tak mengaku. Kata, tak apa. Kata dia kat balah tak mau. Balah tak mau. Dan apabila harus berdusta, ada dalam hadis kata, la yahillul kazibu illa fi salasin. Yuhaddisur rajulum ra'atahu liyurdiyaha. Berbohong tidak dibolehkan kecuali 3 keadaan. Yuhaddis ar-rajulum ra'atah. Bercakap suami isterinya liyurdiha, untuk mententera ke isterinya. Wal kaziba fil harbi wal kazibu fil harbi, dan berdusta dalam peperangan.
wal kazibu liyusliha bainan nas, dan berbohong untuk mendamaikan antara manusia. Dan apabila harus berdusta, apabila boleh berdusta dalam keadaan ini, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Walaupun harus ni, walaupun boleh dah nak ayat ni, nak ayat tidak sebenar ni, tak menipu ni, tapi kalau boleh pakai tauriah, teknik tauriah. Apa makna tauriah? Dan iaitu tauriah ni menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna, double meaning. Ada double meaning, ada dua makna. Makna hak dekat dengan makna hak jauh. Tapi pilih makna hak jauh tu nak ayatnya. Jadi orang ingat ke makna hak dekat tu. Dia tak nipu jala juga. Dan satu makna yang jauh, yang jaga dipakai oleh orang lah. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Contohnya bagaimana sebut dalam kitab Qalbus Salim, seorang yang ziarah orang miskin. Ziarah orang miskin. Orang tanya, mu makan dah tengah hari? Makan ke dah tengah hari? Moga pergi ziarah orang miskin kan. Kita silah orang miskin jamu dia tu. Takut sial ke dia tu. Tak ada benda nak jamu. Nak jaga hati tu tak payahlah. Tak payahlah buat miskin nak kena jawab gitu. Dia kata, makan dah, sudah dah. Dia kata sudah. Sudah. Walaupun tak makan lagi sebenarnya. Jadi sebut sudah ni, maksud dia sudah makan tengah hari semalam. Semalam. Dah. Tauriah. Tadilah. Bini tua tanya, saya mana? Saya lagi ke saya ke saya orang muda. Kata saya kawuk lagi. Dulu. Saya kawuk lagi. Mana yang dulu. Ni dah benarnya. Contohnya. Supaya apa? Supaya tidak jadi bala. Siapa peringkat tu? Islam nak kepada perdamaian. Ni orang ni dia nak suka nak pelaga. Nak pelaga, sanggup menipu, sanggup fitnah, nak pelaga. Suka apabila berlakunya perbalahan, perseteruan. Habis ada pun mengupak itu, wallahu taala alam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.